bertawassul kepada Allah melalui doa-doa dengan menyeru nama orang-orang yang sudah mati dan memohon melalui mereka agar terhindar dari malapetaka yang dipanggil dengan istighatsah. Perbuatan ini termasuk ke dalam syirik besar yang merosak tauhid. Berkat Nabi Muhammad setelah baginda wafat tak pernah sebut. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal udma. Isu bertawassul dengan orang yang mati jangan dibincang panjang oleh ahli ilmu. Orang yang dah mati, seruan-seruan seperti ya Muhammad, seruan kepada Nabi, bertawassul dengan Nabi yang dah wafat. Mereka berdalilkan ada peristiwa Adam lah, peristiwa ni yang mana hadis itu adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Maka oleh kerana itu mereka mengharuskan pergi bertawassul di tanah perkuburan, duduk di tanah perkuburan ataupun menyeru daripada rumah dalam majlis kita seru. Itu cara yang dilakukan, bertawassul dengan orang yang telah mati, termasuk dengan Nabi SAW. Dakwaan sebahagian orang bahawa tawassul dengan Nabi setelah kewafatannya haram, atau sebahagian mereka sampai ke tahap menganggap ianya syirik terhadap umat Islam yang melakukannya, maka ini adalah melampau. Kerana apa? Kerana hatta Jabatan Agama Islam Selangor pun tidak selamat daripada tuhmahan ini. Khutbah Selangor yang dibaca oleh setiap khatib di seluruh Selangor sememangnya mengandungi amalan mulia bertawassul dengan Nabi setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkan berdasarkan hadis At-Tabarani yang dinilai sahih olehnya sendiri. Hatta Ibnu Taimiyah menyebut kesahihannya. Tawassul dengan Nabi juga dibolehkan berdasarkan ijma' yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Shifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam, halaman yang ke-19. Manakala tawassul dengan orang-orang yang saleh setelah kewafatan mereka, ia adalah dengan perbuatan salaf sendiri, iaitu Imam Syafi'i yang datang bertawassul dengan Imam Abu Hanifah setelah kewafatannya. Imam Syafi'i datang ke kubur Imam Abu Hanifah dalam keadaan mengambil berkat dengannya dan dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu hajat. Lalu tidak berlalu waktu yang lama hinggalah doanya dimustajabkan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan sanad-sanadnya yang bersambung kepada Asy-Syafi'i. Dia berkata, inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmin ya'ni za'iran fa idza 'aradat li hajatun shallaitu rak'atain wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala al-hajata 'indahu fama tab'adu anni hatta tuqda. Imam Syafi'i berkata mafhumnya, aku benar-benar mengambil berkat dengan Abu Hanifah dan aku datang ke kuburnya setiap hari. Maksudnya sebagai menzarahinya. Apabila datang kepadaku sesuatu hajat, maka aku akan salat 2 rakaat dan aku akan datang ke kuburnya dan aku berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan hajat di sisi kuburnya. Maka tidak berlalu hajat dengan masa yang lama hinggalah doaku dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Boleh lihat kitab Tarikhul Baghdad karangan Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi, Tab'ah Darul Kutub Al-Ilmiyah, jilid yang pertama, halaman ke-135. Tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah telah lahir pada tahun 150 Hijrah dan pada tahun yang sama wafat Imam Abu Hanifah. Al-Khatib Al-Baghdadi yang menyebut kalam Imam Syafi'i ini, beliau adalah antara ahli hadis dan beliaulah yang disebut oleh ulama hadis iaitu Al-Hafidh Abu Bakr bin Nuqtah. Dia berkata bahawa pengarang-pengarang dalam kitab-kitab hadis secara diriwayatkan iaitu kitab-kitab mustalahul hadis setelah Al-Khatib, mereka bergantung atas kitab-kitabnya sebagaimana disebut oleh As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi jilid pertama halaman ke-93 dan juga 94. Dia berkata, kullu man ansafa alima anna al-muhaddithina ba'dah yalun ala kutubih.